الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين عاقبة المتقين ولا صراط مستقيم. أشهد على محمد وسلم. أما بعد، وقال فمن كان يرجو عملا صالحا يشرك بعبادة ربه أخا. Allah Subhanahu wa ta'ala, kali kita panjatkan pujian dan syukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah Allah masih menyayangi kita, tuan-tuan, kerana Allah memberikan kita kesempatan hidup pada malam ini. Maka dengan hidup ini kita berbuat, dengan hidup inilah guys semula Allah. Dengan hidup ini sebagai satu modal untuk kita membetulkan kembali diri kita atas kesalahan dulu. Bukan kesilapannya. Dan Allah Subhanahu amalan dia semudanya ada catatan sehingga dalam kehidupan yang sama pada dulu kita tidak berubah daripada dahulu hingga sekarang. Apa yang tidak berubah bukan dunianya, tuan-tuan, tetapi akhiratnya. Kalau zaman muda kita dulu tidak membaca Al-Quran setiap hari, waktu kita tua juga kalau tuan pada
hatinya daripada pada akhirat. Dunia tuan, dalam dunia mereka dapat mereka dapat 2, 3 dan 4. Tetapi akhirat kita tidak memperolehi apa-apa. Kita masih tidak ada rumah di akhirat. Kita masih tidak ada isteri di akhirat. Kita masih tidak ada kenderaan di akhirat. Kerana panduan kepada kita. 4 perkara ini tuan-tuan, jangan kita lepaskan. 4 perkara ini tuan-tuan, jangan terkeluar daripada jalan kehidupan kita. Tuan-tuan, dunia ni tak lama. Dan kita sendiri tak sangka kita boleh hidup umur kita sehingga tahun 2021. Dan kita pun rasa-rasa macam mana aku boleh sampai tahun ini. Dan berapa bulan lagi kita akan menemui tahun yang baru, 2022. Begitulah keadaan dunia ini. Perjalanan dunia ini tuan-tuan seperti mana jam yang bergerak. Dia tidak berhenti tuan-tuan berdetik. Dia tetap berpusing. Begitulah keadaan dunia ini. Dan keadaan dunia ini tidak berhenti. Tetapi dengan kelekaan kita, kelalaian kita, sehinggalah sampai satu saat jarum jam ini berhenti. Pada ketika itu kita mula rasa, kenapa aku tidak berbuat amalan-amalan ini dahulunya? Apabila sampai satu saat yang disebutkan oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini mula digoncangkan oleh Allah, mula dikiamahkan oleh Allah. Ketika itu kita baru merasakan alangkah ruginya masa hidup aku habiskan umur aku dengan perkara-perkara yang sama. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia berkata, jika 24 jam ini kita bagi kepada 3 bahagian. 8 jam kita bahagikan kepada mencari nafkah. Ini kebiasaan tuan-tuan, ofis sahur 8 jam. Kemudian Imam Ghazali mengatakan 8 jam lagi kita bahagikan kepada istirahat, tidur. Dan 8 jam lagi kita bahagikan kepada ibadat. Jika umur kita 60 tahun tuan-tuan, kita telah habiskan masa kita untuk cari dunia 20 tahun. Kita telah habiskan tidur dan rehat 20 tahun. Dan kita telah habiskan masa kita beribadat 20 tahun. Kita cari nafkah 8 jam telah pasti. Dan kita tidur 8 jam telah pasti. Tetapi apakah pasti kita ibadat satu hari 8 jam tuan-tuan? Sembahyang maghrib dalam 10 minit. Mengaji lebih kurang dalam 1 jam. Itu pun kalau lebih kadang-kadang orang marah tuan-tuan. Kalau kita kira amal yang kita buat, ada tak ibadat dalam satu hari satu malam yang kita buat 8 jam? Jika ada tuan-tuan, umur kita 60 tahun, kita cuma berbuat baik 20 tahun. Jika dalam satu hari kita 4 jam, umur kita 60 tahun, kita baru buat ibadat 10 tahun. 50 tahun lagi kita telah buang untuk tidur, kita telah buang untuk cari dunia, kita telah buang untuk perkara-perkara yang lain. Tuan-tuan,
Jika sebeginilah keadaan kita, apakah kita layak untuk duduk dalam syurga Allah? Dan kita rasakan ibadat kita yang tak cukup 8 jam ini, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kita merasa bangga bahawa aku ahli syurga. Kita mula merasa aku ni orang baik. Walhal jika dibagikan masa 24 jam dibagikan 3 bermakna 8 jam sehari. 8 jam cari duit, 8 jam rehat, tidur, dan 8 jam ibadat. Baru ada 20 jam, 20 tahun jika umur kita 60 tahun. Itu tidak termasuk amalan-amalan yang membatalkan yang 20 tahun ini, tuan-tuan. Ibadat yang 20 tahun ini belum kita kira perkara-perkara yang membatalkan amalan 20 tahun ini. Apa dia? Mengumpat. Jika kita buka aib orang lain, maka Nabi kata, amal baik kita diberikan kepada orang yang kita buka aib itu. Ini belum lagi hasad. Nabi kata, orang yang hasad ini, ia memakan amalan seperti mana api yang memakan kayu yang kering. Ini belum lagi kita beramal dengan amalan riba. Ini belum lagi kita memutuskan silaturahim. Ini belum lagi kita berhutang kepada saudara kita yang Islam yang kita tidak bayar. Kita lari daripada hutang kerana ia memakan amalan. Dan ini belum lagi perkara-perkara yang memotongkan amalan tersebut. Sebab itu, tuan-tuan, salafus salih mereka ni sangat risau. Mereka tidak risau dengan kehidupan ini, kehidupan dalam dunia, sebab semua orang sungguh-sungguh. Kalau mereka tak ada duit, mereka akan sungguh-sungguh cari duit. Kalau mereka tak ada kawan, mereka akan sungguh-sungguh cari kawan. Tetapi kalau kita tidak ada amal soleh, manusia tak sungguh-sungguh cari amal soleh. Hatta semayang sunat ba'diyah maghrib ini pun kita tidak mampu nak buat, tuan-tuan. 2 rakaat sahaja pun. Sehingga kan di dalam ilmu fiqh, semayang sunat ini kalau tak mampu, malas nak berdiri, dibenarkan untuk kita salat duduk. Walaupun kita tidak ada uzur apa-apa, walaupun kita tak ada sakit. Beginilah keringanan yang diberikan oleh syarak, supaya kita jangan melepaskan waktu untuk kita berbuat baik kepada Allah, sehingga kita dapat peluang untuk masuk jannah Allah. Manusia tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi manusia akan bersungguh-sungguh hal keduniaan, hal-hal yang tidak berkait dengan akhirat. Inilah menjadi kerisauan kita, tuan-tuan. Jika mana kita nak selamat, 4 hal ini, tuan-tuan, janganlah kita tinggalkan, dan janganlah kita biarkan, dan janganlah kita terlepas pandang. Perhatilah elok-elok, sebab dunia kita hampir kiamat. Keadaan masyarakat alam menunjukkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Yang pertama iaitu sidik, tuan-tuan. Kita jadi orang benar. Benar kita, tuan-tuan, pada akidah kita. Jika kita beriman dengan Allah, benarkan Allah. Jika kita beriman dengan sekalian Rasul dan para anbiya, benarkan mereka. Jika kita beriman dengan Al-Quran, benarkan Al-Quran. Jika kita beriman dengan yaumul akhirah, benarkan yaumul akhirah. Kita beriman dengan malaikat, benarkan malaikat. Jika kita beriman dengan qada dan qadar, benarkan qada dan qadar. Bagaimana orang yang membenarkan Allah? Mereka akan yakin dan membenarkan apa yang datang daripada Allah. Mereka akan yakin dan membenarkan apa yang datang daripada Rasul, apa yang datang daripada Al-Quran. Mereka tak pernah ragu, mereka tidak pernah menolak, mereka tak pernah menghina dan memperlecehkan.
Apa yang kita iman dengan akhirat kita benarkan. Antara yang disebut oleh Nabi awal akhirat itu alam barzah. Apakah kita membenarkan alam barzah? Apakah kita membenarkan yaumul mahsyar, tuan-tuan? Tuan-tuan, kita akan cakap besok di padang mahsyar aku akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku umat Nabi. Tuan-tuan, apakah Nabi kenal kita? Kita yang malas berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi besok kenal kita yang kita ni umatnya? Apakah cahaya umat Muhammad itu akan bersinar pada tubuh-tubuh kita yang menjadikan pengenalan Nabi itu kenal kita, yang ni umat aku, yang ni umat aku. Masa kita hidup, mulut kita tak mampu untuk berselawat. Kita sembang dunia. Maaf tuan-tuan, kita bersembang pada hal yang sama. Kita cerita hari-hari benda yang sama. Jika isu hari ini, isu yang besar, isu ini, semua orang akan cakap isu yang sama. Tidak perlu ada bayaran apa-apa untuk kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada bayaran apa-apa untuk kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada bayaran apa-apa untuk kita mengucapkan kalimah subhanallah. Tidak ada bayaran apa-apa tuan-tuan untuk kita mengucapkan kalimah astaghfirullah. Tak perlu bayar. Dan ucapan-ucapan ini adalah ucapan yang menjadi asbab kepada rahmat Allah. Allah sayang kepada orang yang selalu mengucap, memanggil-manggil akan asma-Nya. Tetapi kita degil tuan-tuan. Kita rasa kita hebat. Aku tak perlu nak baca tasbih banyak-banyak sebab aku orang hebat. Aku tak perlu nak istighfar banyak-banyak sebab aku tak buat dosa. Saya selalu cakap benda yang sama. Semasa kita bekerja dulu, apakah kita adalah pekerja yang jujur? Atau kita khianat dengan pekerjaan kita? Semasa kita bertugas sebelum pencen dulu, apakah kita orang yang benar dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pekerja? Apakah kita tidak ada menipu dalam banyak hal? Perkara ini memang majikan kita tidak tahu, tetapi Allah mengetahuinya. Kita beriman dengan malaikat, tetapi kita tidak membenarkan malaikat yang berada di kiri kanan kita, Raqib dan Atid, yang menulis amalan baik dan yang menulis amalan kejahatan. Perkara-perkara yang kita buat tidak terlepas daripada pandangan Allah. Tuan-tuan, dunia kita boleh lepas, tetapi akhirat tidak ada satu orang yang lepas. Bijak macam manalah dirinya, dia tidak akan lepas. Besar manalah pangkatnya, dia tidak akan lepas. Hebat manalah ilmunya, dia tidak akan lepas tuan-tuan. Sekuasa manalah dia tidak akan lepas daripada pendakwaan Allah. Sebab ini manusia tidak memandang dan melupakan perkara ini, lalu mereka rasa mereka telah jadi orang hebat. Tuan-tuan, zaman ini program-program pengajian banyak, tetapi takwa itu dicabut oleh Allah. Walhal apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ilmu yang manfaat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, semakin banyak ilmu, semakin bertambah takut dengan Allah. Bukan semakin banyak ilmu, semakin kita menjadi sombong kepada Allah, jauh dengan Allah, jauh dengan Allah, dan kita tidak boleh buat apa-apa dengan ilmu yang kita ada. Lalu di akhirat kelak, ilmu ini tuan-tuan akan melaknat kita, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran hujjatan lak wa 'alaika,
Al-Quran hujjatul laka wa alaika, kata Nabi. Quran itu pensyafaat bagi kamu, penolong bagi kamu. Atau sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya ilmu ni akan laknat kita. Kamu mengaji banyak, setiap malam kamu mengaji, tetapi apa yang kamu tahu tidak dapat kamu amalkan. Lalu besok didakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang kita ada, Allah dakwa kita. Kita tak boleh cakap, ya Allah, aku buat jahat ni sebab aku tak tahu. Kita semua tahu, tuan-tuan. Mengumpat hukum dia haram, buka aib orang hukumnya haram, hasad hukumnya haram, bergaduh sesama Islam hukumnya haram, rasa sombong dengan makhluk Allah hukum dia haram, tamak hukum dia haram. Semua orang tahu dan orang pandai bercakap dan tahu untuk bercakap akan hukumnya. Tetapi maksiat demi maksiat tetap berlaku. Maksiat, kesalahan demi kesalahan tetap berlaku. Sebab kita tidak membenarkan apa yang sepatutnya kita benarkan. Kita tidak membenarkan yaumul akhirah. Kita tahu ada syurga Allah, tapi kita seolah-olah tidak mahu masuk syurga Allah. Kita tak teringin pun masuk syurga Allah. Kita tahu ada neraka Allah, tapi seolah-olah kita tak peduli tentang panasnya neraka Allah. Tuan-tuan, Allah baru kita bagi sakit dalam dunia, kita tak mampu dan minta pertolongan sesiapa. Sekarang kita sihat, alhamdulillah. Satu hari Allah usik jantung kita. Pada siapa kita meminta, tuan-tuan? Satu hari Allah usik paru-paru kita. Pada siapa kita meminta, tuan-tuan? Satu hari Allah usik kesihatan kita. Ketika itu baru kita tahu, sebenarnya aku perlukan Allah. Sebenarnya aku perlukan Allah. Duit yang aku ada tidak mencukupi untuk aku berada dalam keadaan yang baik. Sebenarnya aku perlu Allah. Sebenarnya aku perlu Allah. Inilah hakikatnya, tuan-tuan, yang orang lupa. Sifat yang kedua, yaitu lutfu, kelembutan. Orang yang hatinya lembut, dia akan sentiasa dapat mengikut apa yang dibenarkan. Rasulullah bawa syariat, dia akan ikut syariat yang dibawa oleh Rasul. Hatinya sentiasa lembut. Itu orang yang hatinya keras, tuan-tuan, dia akan lawan Allah. Kenapa hati kita keras? Sebab dosa kita banyak. Saya tak tinggal semayang, Ustaz. Saya puasa Ramadan sebulan. Saya bayar zakat masa raya. Tuan-tuan, memang kita semayang, tapi orang yang semayang inilah duduk di hujung-hujung masjid cerita hal orang lain. Orang yang semayang inilah orang yang bergaduh sesama kita di dalam masjid. Orang yang semayang inilah orang yang membuka aib saudaranya apabila ia keluar daripada masjid. Kita lupa akan satu kewajipan yang lain, yaitu menjaga akan dosa-dosa batin ini. Dosa zahir kita tak buat, tuan-tuan. Kita tak buka aurat, tetapi kita buka aurat orang lain. Kita tak buka aurat, alhamdulillah, tapi kita buka aurat orang lain. Kita tak sedar hati kita makin keras, makin keras, makin keras, makin keras. Bila hati kita makin keras, pada tatkala itulah kita tak boleh mengikut akan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW zahir dan batin.
Tuan-tuan, kalau saat ini kita dimatikan oleh Allah, agak-agak boleh tak kita masuk syurga Allah? Kalau kita renung balik, jika malam inilah aku mati, boleh tak Allah masukkan aku dalam syurga? Bila kita tanya takut tak mati, takut. Kenapa takut mati? Amal saya tak ada, Ustaz. Kalau dah tahu amal tak ada, kenapa tidak mahu beramal? Apakah kita nak tipu Allah, tuan-tuan? Kita nak main-main dengan Allah? Bila ditanya takut tak mati, takut. Kenapa tak nak mati? Sebab saya tak ada amalan. Dan dalam pada kita mengatakan saya tidak ada amalan, kita masih tidak beramal. Apakah yang kita cakap ini, yang kita hendak tipu ini, secara tidak langsung kita cuba menipu Allah Subhanahu wa taala. Kita main-mainkan dengan Allah. Allah yang bagi kita makan hari ini, Allah yang bagi kita kenderaan, Allah yang bagi kita harta, tuan-tuan. Tiba-tiba kita permainkan Allah secara kita tidak sedar. Bila ditanya takut mati, takut. Kenapa tak nak mati? Saya tak ada amalan. Tahu tak ada amalan, tuan-tuan, tetapi kita tidak mahu beramal. Inilah besok bila kita telah balik menemui Allah, kita akan menangis. Itu kata ulama, keadaan manusia ini ada beberapa keadaan. Kita menangis, orang ketawa. Bila masa, tuan-tuan, masa kita lahir, kita menangis, orang lain ketawa, gembira sebab menerima kedatangan kita. Saat kedua, kita ketawa dan orang lain ketawa. Masa bila, tuan-tuan? Masa kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menghadap Allah, kita menangis sebab kita tak ada masalah. Sebab tu, tuan-tuan, roh ini apabila dicabut, dia akan melalui di antara dua mata ni, tuan-tuan, sebelum ditarik daripada ubun-ubun. Ketika ia melalui dua ini, tuan-tuan, dua mata kita, tuan-tuan perasan tak? Biasanya orang akan pandang ke langit sekejap. Dalam masa 2-3 saat, kita tengok orang yang nak meninggal ni, tuan-tuan, dia akan seketika. Pada ketika itulah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tasawurkan, Allah gambarkan tempatnya di akhirat. Dan Allah perlihatkan suratan amalnya. Allah perlihatkan pada ketika itu, sebelum ruhnya dicabut daripada tubuhnya. Allah perlihatkan. Masa tu kita nangis, tuan-tuan. Ya Allah, Kau bagi aku umur 70 tahun, tapi aku sia-siakan umur ni. Aku cuma makan, aku tidur, aku cuma berjalan, aku cuma cari duit, tetapi aku lupa akan kehidupan aku yang sebenar, iaitu pada hari ini, akhirat. Awal-awal saja orang mula tinggalkan kita, tuan-tuan. Soalan ni semua tuan-tuan tahu. Malaikat Zabaniyah akan tanya kita, siapa Tuhan kamu? Orang yang dalam dunia dia tak lupakan Allah, dia terus dapat jawab, Allah Tuhanku. Tapi jika dalam dunia ini dia melupakan Allah, kan ada tentang dalam surah Al-Jumu'ah, Allah tak larangkan kita hidup, ambillah apa saja pun. Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tapi Allah pesan lagi kat kita, tuan-tuan, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kau jangan lupa Allah, kau akan berjaya dunia akhirat. Kita orang hebat, sampai bulan Maulid
kita akan sambut Maulidur Rasul. Tetapi kita kena tanya diri kita, sejauh mana kita sayang Nabi. Macam kita sayang duit kita, tuan-tuan. Kita ada duit. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, saya tanya diri saya. Kita ada duit. Kita sayang duit kita dengan sayang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sayang duit kita dan kita sayang Nabi, mana lebih banyak kita sayang di antara keduanya? Kita tak boleh tipu Allah, sebab rasa sayang ini Allah tahu. Tapi sampai bulan Maulid, kita akan sambut Maulid. Kita akan baca selawat dengan orang lain. Tuan-tuan, zaman Rasulullah ada tak orang-orang ini? Ada. Namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini, tuan-tuan, bapa orang-orang munafik. Dia semayang belakang Rasulullah. Dia puasa dengan Nabi. Apa Nabi buat, semua dia buat. Tetapi hatinya membenci Rasulullah SAW dan membenci Allah. Sifat yang ketiga, iaitu ulfah. Orang yang sentiasa berjinak-jinak dengan Allah, takarub dipanggil. Bila dia telah membenarkan segala-galanya, hatinya mula lembut. Lalu Allah dorongkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah mula dorongkan kepada insan ini, dekatkan diri dengan Allah, buat baik dengan Allah. Setelah ia menjadi orang yang benar, setelah hatinya benar-benar lembut semua. Sebab itu kata ulama, seluas dan sebanyak lautan, air yang ada di lautan tidak mampu memadamkan api neraka Allah. Tetapi setitis air mata yang takutkan Allah, ia dapat memadamkan api neraka Allah. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, dalam bulan ini berapa titiskah air mata kita jatuh kerana Allah dan Rasul? Ataupun dalam bulan ini kita hanya suka sahaja, kita gembira dengan dunia ini, seolah-olah kita tidak akan mati dan menemui Allah. Dan kita kena tanya diri kita, hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ada sifat ulfah ini, tuan-tuan, sentiasa dekat dengan Allah, takarub kepada Allah, saya pesan diri saya dan tuan-tuan, gunalah masa yang ada untuk kita buat baik dengan Allah. Sebab kita dah gunakan sepenuh masa kita untuk dunia dan makhluk di sekeliling kita, tetapi masa kita untuk Allah kurang. Dalam satu hari ini, tuan-tuan, berapa kalimahkah kita menyebut nama Allah? Berapa kalikah mulut kita ini menyebut nama Allah? Subhanallah ke, La ilaha illallah ke, Ya Allah ke? Cuba kita kira, tuan-tuan, dalam satu hari ini, mulut yang ada, yang Allah bagi pada kita, berapa kalikah, tuan-tuan, kita gunakan untuk dia? Dan yang terakhir, iaitu takwa. Apabila seseorang ini ada sifat sidik, ada sifat lutfu, ada sifat ulfah,
Mereka ini Allah kurniakan kepada mereka ketakwaan. Orang takwa ni tuan-tuan, dia akan sentiasa menjaga jika akidah mereka ini batal. Mereka cukup takut kalau mereka mensyirikkan Allah. Mereka cukup takut kalau mereka ini mula mensekutukan Allah. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi disebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Orang yang bertakwa ini dia takut jika mana dia mensekutukan Allah. Kerana orang yang mensekutukan Allah, haram bagi dia masuk ke dalam jannah Allah. Orang yang bertakwa, dia takut jika hatinya mula dikeraskan oleh Allah. Mula keras. Orang hati keras, dia ingatlah apa pun dia tolak. Orang yang hatinya keras, orang cakaplah apa pun dia tidak peduli perkataan itu. Tetapi orang yang hatinya lembut, dia seumpama bumi yang menerima air hujan. Ketika turunnya hujan pada bumi, lalu tumbuh pada dia buah-buahan, maka buah inilah kata ulama amal saleh. Bumi inilah adalah hati kita. Hujan inilah adalah rahmatun Allah, rahmatun minallah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang hatinya keras, tuan-tuan, turunlah hujan macam mana, bumi ini takkan mengeluarkan apa-apa tumbuhan. Macam padang pasir, tuan-tuan. Jangan sampai Allah keraskan hati kita, tuan-tuan. Setiap hari kita dengar kalimah-kalimah yang baik, tetapi tidak merubah diri kita untuk semakin hampir dengan Allah. Sebab itu, orang yang ada sifat takwa, dirinya cukup takut bila Allah jauh dengan dia. Dia tak boleh dekat dengan Allah. Dia takut, tuan-tuan. Kenapa aku boleh jauh dengan Allah? Kenapa aku tak boleh bangun malam? Kenapa aku tak boleh buat baik? Kenapa aku tak boleh buat ini, tak boleh buat ini dan tak boleh buat ini? Dirinya rasa takut dan terus takut dan terus takut dengan Allah. Kenapa mereka ini takut, tuan-tuan? Jika tidak ada rahmat, kita tak boleh nak duduk dalam syurga Allah. Amalan kita sikit, 20 tahun. Itu kalau ada 8 jam. Kalau 4 jam, umur 60 tahun, kita baru ada amalan 10 tahun. Kalau 2 jam, umur kita 60 tahun, kita baru ada amalan 5 tahun. Ini kalau umur kita 60 tahun. Kalau umur kita 40 tahun, Allah matikan kita. Kalau umur kita 50 tahun, lalu Allah matikan kita. Apa amal baik kita yang kita akan hadap dengan Allah, yang kita boleh banggakan untuk kita tebus jannah Allah? Sebab itu, tuan-tuan, Allah sebut tentang hal orang yang beriman. Mereka sentiasa berfikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan tutup majlis ini, tuan-tuan. Dan sebelum saya tutup, tuan-tuan tolong doakan kami dan doakan semua orang supaya kita semua sentiasa dalam rahmat Allah dan mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya orang yang berada dalam masjid dan keluarga kita dalam rahmat. Kita tanda besok Allah bagi kita perkara yang baik, tetapi diberikan ketentuan yang tak baik pada isteri kita.
pada anak-anak kita. Tuan-tuan, zaman ni ada orang yang isterinya meninggal, lalu bila jenazah ini lalu depan rumahnya, dia sedih. Begitulah keadaan di sana. Kalau besok kita masuk syurga Allah, tiba-tiba kita tengok isteri kita dalam neraka Allah. Tuan-tuan, ahli neraka ini bila dia meminta tolong, ahli syurga dengar. Jika isteri kita yang di dalam itu minta tolong, kita yang duduk di dalam jannah Allah, kita dengar yang tu suara isteri aku. Kalau anak kita, tuan-tuan, minta tolong, ayah ini akan dengar daripada jannah Allah. Jika anak ini masuk neraka, tuan-tuan, dalam dunia, anak kita mandi di sungai dan di laut, tiba-tiba dia mati lemas, kita rasa sedih, tuan-tuan. Ataupun anak kita bawa motor, tiba-tiba aksiden, kita rasa sedih, tuan-tuan. Apakah kita tidak sedih? Besok kita, jika kita duduk dalam syurga dan anak kita ini dalam neraka Allah, lalu dipanggil kita, tuan-tuan, ayah, tolonglah keluarkan saya daripada neraka ni. Ya, tolonglah ya, abang tak tahan ya, abang panas, abang sakit, abang tak kuat ya, duduk dalam neraka Allah. Tuan-tuan dengar, ini suara anak aku kenal anak aku. Seorang ayah yang buta, bila anak dia bercakap, dia tahu yang tu anak dia, tuan-tuan, betul tak? Apalagi di akhirat sama dia. Ketika isterinya minta tolong dengan dia, begitulah juga si isteri. Jika suaminya besok dalam neraka Allah, suaminya akan cakap macam tu. Dia akan minta tolong, kau dah hidup dengan aku 70 tahun, kita dah berkahwin 40 tahun, kau sekarang dalam syurga Allah, tolonglah lepaskan abang, tolonglah minta dengan Allah, tolonglah supaya abang boleh keluar daripada neraka Allah. Mintalah, tolonglah. Tapi kat sana kita tak boleh tolong. Kita akan tengok mereka akan Allahu Akbar, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok mereka ini dalam keadaan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayu hati kita, tuan-tuan. Insya-Allah kita buatlah semampu mungkin selagi Allah beri kita hidup dalam dunia. Dan malam ini saya pesankan diri saya dan tuan-tuan, janganlah kita tinggalkan minta ampun dengan Allah setiap malam. Kita tak kuat, tuan-tuan, tapi kita nak buat ibadat, kita tak kuat. Tapi jangan tinggal minta maaf dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Jangan lupa, tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya ingatkan semua orang. Saya ingatkan semua orang, khususnya keluarga saya, isteri saya dan anak-anak saya. Malam ni isteri saya hadir sama-sama, tuan-tuan. Anak-anak saya hadir malam ni. Jadi saya pesan untuk mereka-mereka, kita tak mampu nak sembahyang malam, kita tak mampu nak baca Quran, kita tak mampu nak tasbih, tapi kita jangan lupa minta ampun dengan Allah. Ustaz, nak minta ampun macam mana? Tuan-tuan, tak payah cakap Arab, cakap Melayu. Tuan-tuan bangun, duduk, tak kisah bila-bila masa. Bila-bila masa, tuan-tuan duduk sekejap. Tuan-tuan datang daripada maghrib, malam tak ada pengajian. Tuan-tuan duduk maghrib sampai isyak, nak sembahyang sunat malas, dan kita bagi alasan macam-macam, lutut sakit, badan tak kuat. Kita ada mulut, kita boleh bercakap lagi. Kita duduk ada kiblat. Ya Allah, aku minta ampun, aku minta maaf, sebab aku tak kuat nak sembahyang sunat macam orang lain.
Ya Allah, aku minta ampun, aku minta maaf sebab aku tak boleh baca Quran macam orang lain. Ya Allah, aku minta ampun, aku minta maaf sebab aku tak boleh baca selawat banyak-banyak macam orang lain. Ya Allah, ya Allah, aku minta ampun, aku minta maaf sebab aku tak mampu nak baca tasbih banyak-banyak macam orang lain. Ya Allah, cuma yang aku mampu, aku duduk di atas sejadah, aku mampu cakap aku minta ampun, aku minta maaf. Ya Allah, ini saja aku mampu. Ya Allah, walaupun badan aku kuat, aku boleh jalan lagi, tapi bila nak semayang aku lemah. Ya Allah, yang ini saja aku mampu. Minta ampun ya Allah, aku minta maaf ya Allah, aku minta ampun ya Allah, aku minta maaf ya Allah. Maafkanlah, ampunkanlah. Sebab aku memang tak kuat. Nak semayang aku tak kuat, nak selawat aku malas, nak baca tasbih aku malas. Ya Allah, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kalau itu pun kita tak boleh buat, ya tuan-tuan, sombongnya kita dengan Allah. Kalau itu pun kita tak mampu nak mengaku dengan Allah, sombongnya kita dengan Allah. Takkan itu pun tak mampu bercakap benarlah dengan Allah. Kita cakap benar dengan Allah dan kita jangan bohong Allah. Sebab besok masa kita balik tak ada siapa boleh tolong kita seorang-seorang. Setakat ni je tuan-tuan, tolong doakan saya. Besok insya-Allah saya akan balik ke madrasah saya di Selangor, dan tuan-tuan tolong doakan apa yang saya buat. Jika tuan-tuan dengar apa yang saya buat di Kuala Terengganu, ya, apa-apa yang tuan-tuan dengar nantilah, ya, tuan-tuan tolong doakan. Mudahkanlah urusan orang ini ya Allah. Walaupun dia ni orang jahat, dia ni orang salah banyak, tapi kau tolonglah dia ya Allah, sebab dia cuba nak buat baik. Tuan-tuan jangan tinggalkan saya tuan-tuan, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan besok kat sana kita sama-sama macam ni. Kita dapat duduk dalam masjid, di sana pun kita dapat tempat yang sama, senang, lena. Itu saja tuan-tuan yang dapat kita buat. InsyaAllah, mudah-mudahan perjalanan saya besok balik ke Selangor selamat, bersama dengan keluarga saya dan seluruh anak-anak dan cucu saya. Kali ini saya datang semuanya, dan hampir kat 2 minggu saya kat Kuala Terengganu ni. Tuan-tuan tolong doa, InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi satu keluarga yang baik, di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan mana yang lebih tua daripada saya, tuan-tuan doakan, dan saya akan doakan tuan-tuan. Dan tuan adalah sebagai abang saya di dunia dan di akhirat. Mana yang sebaya saya, kita adalah sebagai seorang sahabat di dunia dan di akhirat. Besok kalau di akhirat kita susah, kita sama-sama tolong insya-Allah. Kalau tuan-tuan senang saya susah, tuan-tuan tolong saya. Jika besok saya senang dan tuan-tuan susah, saya tolong tuan-tuan. Kita sama-sama tolong, dan kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku kenal orang ni, tolonglah dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmat kita dan Allah redha kita insyaAllah. Wa akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu atas kami ya Allah. Kami mohon rahmat-Mu atas isteri dan anak-anak kami ya Allah. Kami mohon rahmat-Mu atas seluruh keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah baki daripada umur kami yang kami sendiri pun tak tahu ya Allah.
Ringgan berapa banyak lagi umur kami pada sisi Engkau. Dorongkan kami buat baik. Jadikan umur kami dapat buat baik, Ya Allah. Cukupkanlah, memadalah akan kami, agar kami tidak berbuat kejahatan, kemaksiatan dengan umur yang kami ada, yang kami tak tahu berapa hari lagi, berapa bulan lagi dan berapa tahun lagi, Ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang lemah. Kami nak bangun sembahyang malam, Ya Allah, kami tak mampu pun. Ya Allah, kami nak baca Quran, kami tak mampu pun, Ya Allah. Ya Allah, kami nak baca tasbih, kami tak mampu, Ya Allah. Ya Allah, kami nak selawat, tapi kami tak mampu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami, Ya Allah. Maafkanlah salah kami, Ya Allah. Kami tahu dan kami sedar kami salah, Ya Allah. Dan kami tak mampu dan tidak kuat, Ya Allah. Berikan kami kekuatan, Ya Allah. Berikan kami kekuatan, Ya Allah, untuk kami bangun semula, untuk kami balas akan kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami sebagai tanda kami bersyukur kepada Engkau. Kau telah bagi kami banyak nikmat, nikmat hidup, nikmat harta, nikmat makan, nikmat sihat. Kami masih tak mampu nak balas kebaikan Kau atas kami, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Tolonglah kami semua, Ya Allah. Tolonglah kami semua, Ya Allah. Tolonglah kami semua, Ya Allah. Kami malu pada Engkau, Ya Allah. Kami sangat malu, Ya Allah, pada Engkau yang terlalu baik dengan kami, Ya Allah. Terlalu murah dengan kami, Ya Allah. Kami sebenarnya malu sangat, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.